Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Hidayatul Isma binti Sumadin akan membentangkan tajuk kajian saya iaitu model salah untuk meningkatkan kemahiran meminat ayat berdasarkan gambar tunggal dalam kalangan murid tahun 3 Ibnu Sina. Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR menekankan 4M iaitu membaca, menulis, mengira dan juga menakul. Tetapi saya akan fokuskan kemahiran menulis dalam kajian ini. KSSR juga menekankan binaan ayat yang betul, lengkap dan juga gramatis. Murid tahun 3 perlu diberi pendedahan awal tentang binaan ayat dan masalah ini akan lebih serius jika tidak menguasai binaan ayat berdasarkan gambar tunggal apabila murid-murid ini melangkah masuk ke tahap 2. Berdasarkan pemerhatian isu yang telah pun saya dapati, saya dapat melaksanakan refleksi PDPR di mana wujud masalah ketika pengajaran dan pembelajaran di rumah iaitu PDPR semasa pandemik COVID-19 di mana murid juga berprestasi tinggi namun masih lemah dalam membina ayat berdasarkan gambar tunggal dan juga guru mendapati murid ada masalah binaan ayat berdasarkan gambar tunggal tetapi tiada cara ataupun langkah efektif ataupun berkesan untuk mengatasi masalah ini. Berdasarkan pemerhatian analisis dokumen lembaran kerja, saya dapati peserta kajian telah melakukan pelbagai kesalahan dari segi siapa yang terlibat, kesalahan huruf besar dan huruf kecil, tiada huraian dan ayat terlalu mudah, kesalahan ejaan dan juga kesalahan melakukan dialek dalam bidang ayat. Berdasarkan pemerhatian ujian pengesanan bahasa Melayu, saya dapati bahawa yang cemerlang hanya 9 orang murid saja dan majoriti ialah mendapat markah sebanyak 7 hingga 8 markah dan selebihnya hanyalah di tahap yang lemah iaitu memuaskan dan juga pencapaian tahap minimum. Jadi 5 orang peserta kajian telah pun dipilih di dalam kajian yang telah saya laksanakan. Fokus kajian saya ialah tentang masalah binaan ayat berdasarkan gambar tunggal dengan memperkenalkan model salak iaitu S untuk siapa, memberi nama kepada pelaku dalam gambar tunggal, A untuk aktiviti, menyatakan aktiviti atau perbuatan pelaku yang sedang dilakukan dalam gambar, L untuk lokasi di mana situasi sedang berlaku, A untuk alatan, pelaku menggunakan apa semasa melakukan aktiviti, K untuk keterangan mengapa berlaku dan bila terjadi. Apabila model salak diperkenalkan kepada peserta kajian, maka secara tidak langsung dapat meningkatkan kemahiran membina ayat berdasarkan gambar tunggal. Terdapat beberapa tinjauan literatur yang telah saya lakukan iaitu Masni Muhammad Saidi dan Swin Sao Chun 2003 telah menggunakan teknik SR8W1H untuk latihan membina ayat. Manakala Hafsah Nan 2006 telah menggunakan teknik 4 wife and 1 husband dan Zahratun Nadira Ibrahim pada tahun 2012 telah menggunakan rumus Watt untuk meningkatkan kemahiran membina ayat. Dan hasil kajian berlaku peningkatan ke semua ayat iaitu 5 daripada 5 ayat yang disediakan dapat ditulis dengan betul. Objektif kajian saya ialah meningkatkan kemahiran membina ayat berdasarkan gambar tunggal dalam kalangan murid-murid tahun 3 Ibnu Sina dengan menggunakan model salak dan soalan kajian, adakah kemahiran membina ayat berdasarkan gambar tunggal dalam kalangan murid-murid tahun 3 Ibnu Sina dapat ditingkatkan dengan menggunakan model salak? Kumpulan sasaran dalam kajian tindakan saya ialah Sekolah Kebangsaan di daerah Bagan Datuk dan murid-murid tahun 3 Ibnu Sina iaitu 5 peserta kajian yang terdiri daripada 4 murid lelaki dan 1 murid perempuan dan juga pencapaian akademiknya lemah, beragama Islam dan berbangsa Melayu. Tindakan yang dijalankan oleh saya ialah perancangan di mana saya telah membina dan merancang intervensi model salak. Seterusnya tindakan, saya telah melaksanakan intervensi model salak dalam 4 aktiviti iaitu aktiviti pertama, saya telah memperkenalkan nota model salak kepada peserta kajian dan aktiviti kedua, saya telah membimbing peserta kajian bagaimana untuk membina ayat asas. Aktiviti ketiga, membina ayat kompleks. Seterusnya aktiviti keempat, membina ayat tahap tinggi salak. Kemudian pemerhatian, saya akan memerhatikan tahap pencapaian murid dalam kemahiran membina ayat berdasarkan gambar tunggal. Kemudian saya akan melakukan refleksi di mana saya akan mengenal pasti kelemahan dan kekuatan serta mencadangkan penambahbaikan. Tindakan yang saya jalankan ini adalah berdasarkan kitaran model pendidikan tindakan Kelvin 1946.
Pelaksanaan tindakan ialah pada fasa 1 PDPR minggu 1 dan minggu 2, di mana minggu 1 melaksanakan ujian pengesanan bahasa Melayu, minggu 2 mengenal pasti peserta kajian, manakala pada fasa 2 PDPR minggu 1 saya telah melaksanakan ujian awal dan minggu 2 aktiviti 1 dan aktiviti 2, minggu ketiga aktiviti ketiga dan keempat, dan minggu keempat saya telah melaksanakan ujian akhir. Pelaksanaan model salat yang telah saya jalankan ialah aktiviti yang pertama, saya telah memperkenalkan model salat kepada peserta kajian, dan aktiviti kedua, saya telah membimbing peserta kajian untuk membina ayat asas SAK, SAK, dan juga aktiviti ketiga, saya telah membimbing peserta kajian bagaimana membina ayat kompleks, dan aktiviti keempat, saya membimbing peserta kajian bagaimana untuk membina ayat kompleks salat. Berikut merupakan nota model salat yang telah saya perkenalkan kepada semua peserta kajian saya, di mana salat S untuk siapa, A untuk aktiviti, L untuk lokasi, A untuk alatan dan K untuk keterangan, di mana murid akan membina ayat secara ansur maju berdasarkan tahap-tahap yang telah pun disediakan. Yang kedua, mereka akan meliti gambar tunggal yang disediakan, kemudian mereka akan meletakkan nombor 1 hingga 5 pada gambar tunggal yang mereka lihat. Kemudian keempat, mereka akan dibimbing bagaimana untuk membina ayat asas SAK. S untuk siapa, A untuk aktiviti dan K untuk keterangan. Apabila mereka telah pun menguasai binaan ayat asas, mereka akan ke tahap yang seterusnya, iaitu membina ayat kompleks SALK. SAK. S untuk siapa, A untuk aktiviti, L untuk lokasi dan K untuk keterangan. Apabila murid sudah pun menguasai tahap binaan ayat kompleks, mereka boleh teruskan ke tahap yang seterusnya, iaitu membina ayat tahap tinggi salat, iaitu SALAK. S untuk siapa, A aktiviti dan L untuk lokasi, A untuk alatan serta K untuk keterangan. Kaedah pengumpulan data yang saya laksanakan ialah analisis dokumen lembaran kerja, ujian iaitu ujian awal dan ujian akhir, kemudian temu bual sebelum dan selepas model salat dilaksanakan. Berdasarkan analisis data lembaran kerja, dapat dilihat di sini berlaku peningkatan markah kepada kesemua peserta kajian, di mana 5 ke 7 markah, 3 ke 6, kemudian ke 8 markah, 6 kemudian ke 10 markah, 7 8 markah dan 3 8 kemudian ke 9 markah. Di sini menunjukkan bahawa model salat dapat membantu dan meningkatkan kemahiran membina ayat tunggal dalam kalangan tahun 3 Ibnu Sina. Seterusnya ialah analisis data, ujian awal dan ujian akhir, di mana berlaku juga peningkatan markah bagi kesemua peserta kajian, iaitu 5 ke 8 markah, 5 ke 8, 7 ke 10, 7 ke 10 markah dan juga 6 ke 8 markah. Analisis data berdasarkan ujian awal dan ujian akhir juga dapat dilihat peserta kajian berlaku peningkatan, di mana ujian awal 6 markah sahaja, kemudian ujian akhir meningkat kepada 8 markah. Begitu juga kepada peserta kajian yang lain, di mana pada awalnya mereka tidak dapat membina ayat dengan baik, tetapi selepas ujian akhir dilaksanakan, mereka dapat melaksanakan binaan ayat secara gramatis, lengkap dan juga lebih menarik. Berdasarkan analisis data temu bual yang dilaksanakan sebelum model salat diperkenalkan, 2 daripada 5 peserta kajian kurang mahir dalam membina ayat berdasarkan gambar tunggal, dan seorang daripada 5 peserta kajian pula masih belum memahami konsep sebenar binaan ayat. Tetapi selepas model salat diperkenalkan, 4 daripada 5 peserta kajian memahami cara untuk membina ayat berdasarkan gambar tunggal, dan seorang daripada 5 peserta kajian menyatakan model salat dapat meningkatkan kemahiran membina ayat berdasarkan gambar tunggal. Dapatan kajian iaitu hasil triangulasi data daripada ketiga-tiga instrumen, iaitu ujian awal, ujian akhir, analisis dokumen dan temu bual menunjukkan bahawa model salat berjaya meningkatkan kemahiran membina ayat berdasarkan gambar tunggal. Selepas pelaksanaan model salat dilaksanakan, saya dapat melakukan rumusan dan refleksi terhadap murid, di mana murid dapat memperbaiki binaan ayat berdasarkan gambar tunggal, meningkatkan kemahiran membina ayat berdasarkan gambar tunggal. Murid juga dapat membina ayat-ayat karangan dengan lebih baik, manakala kepada guru pula, mereka dapat melaksanakan model salat kepada murid-murid, memberi satu kaedah juga kepada para guru untuk meningkatkan kemahiran membina ayat murid di dalam kelas masing-masing dan membantu guru mengajar murid membina ayat dengan cepat dan lebih efektif.
Seterusnya kepada sekolah juga dapat meningkatkan penguasaan mata pelajaran Bahasa Melayu penulisan bahagian A dan dapat meningkatkan prestasi mata pelajaran Bahasa Melayu. Cadangan kajian lanjutan saya ialah kajian ini dapat dikembangkan khususnya murid yang berprestasi lemah dikembangkan kepada murid-murid tahun 1 hingga tahun 6, seterusnya digunakan untuk semua para guru khususnya yang mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu serta kepada guru-guru mata pelajaran lain dan juga dapat dilakukan bagi pengkaji atau penilai lain dalam membuat kajian tentang penguasaan tanda baca iaitu huruf besar dan huruf kecil dalam menulis ayat serta dapat memberi kesan pencapaian markah murid kerana tidak memenuhi kriteria binaan ayat yang cemerlang. Kesimpulannya, model salak dapat membantu meningkatkan kemahiran memina ayat berdasarkan nama tunggal dan dapat mempelajari model salak secara ansur maju. Ayat juga tidak terlalu kelihatan stereotip dan keyakinan diri guru dan murid akan lebih tinggi serta dapat mencapai objektif kehendak soalan yang disediakan. Itu sahaja pembentangan kajian tindakan saya. Sekian, terima kasih.